Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai kurniaan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuklah nikmat apa tuan-tuan? Nikmat dapat makan, dapat minum yang sedap-sedap, yang lazat-lazat dak, sehingga kadang-kala kita ni seronok makan lebih. Kan? Baik, insya-Allah pada malam ini sebagai lanjutan daripada perbincangan kita dalam siri wacana ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Untuk malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam siri yang keempat yang ayat 172 surah Al-Baqarah. Ayat 172 surah Al-Baqarah yang dapat kita simpulkan sebagai tema ayat ini ialah makanlah makanan yang halal. Baik, dan majlis ilmu kita pada malam ini seperti biasa dibawakan kepada anda secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia. InsyaAllah kita bersiaran pada setiap hari Selasa malam Rabu jam 9 suku malam. InsyaAllah mudah-mudahan diberikan kelapangan masa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi sebagai pembuka bicara, permulaan kita pada malam ini bila mana kita menyebut tentang ayat 172 surah Al-Baqarah, ayat yang ketiga yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil atau menyuruh orang mukmin kan dengan seruan ya ayyuhallazina amanu. Selepas daripada ayat pertama 104 ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzur wasma'u, dan seterusnya. Dan ayat yang kita bincang pada minggu lepas dan pada malam ini kita sambung ayat yang ketiga yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Baik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini kata perintah daripada Allah Ta'ala kepada siapa dia? Kepada orang yang beriman. Makanlah kamu min thayyibati, daripada benda-benda yang baik. Allah tidak nyatakan secara spesifik apa benda baik tadi. Kan, ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, ada disebutkan di sini. Bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar beribadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat. Bagi orang awam yang ada ataupun yang tidak ada basic bahasa Arab, tapi bila mana dia sentiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, saya yakin dan percaya mereka boleh faham makna dia pelan-pelan, kan? Sebab mudah aja. Wahai orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah daripada
benda-benda yang baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan, yakni kurniakan rezeki kepada kamu. Okey, pertama. Yang kedua, washkuru lillah. Kan, bersyukurlah kamu kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur? Kita akan tengok. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya ataupun jika kamu tu benar-benar menyembah ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Jadi dalam ayat yang baru kita baca tadi, kita dapat faham bahawa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada allazina amanu. Direct kan? Direct khitab ataupun suruhan Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang yang beriman. Allazina amanu, supaya makan, masuk sekali minumlah. Kan, jangan kata tak masuk tak. Sebab istilah makan ini kan kita pun fahamlah. Kecuali kanak-kanak ke, mungkin dia belum faham istilah makan bermakna sekali dengan minum. Kan? Ada orang dia kata makan ayak. Betul ke? Ada sini. Saya pernah dengar bila belajar di Mesir dulu, sahabat-sahabat daripada Kedah, dia kata tempat kami sebut makan ayak. Itu mungkin sebutan pada setengah daerah ataupun pada setengah tempat. Baik, jadi perintah Allah Ta'ala kepada orang mukmin supaya makan yang baik-baik. Benda yang baik-baik dari rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Poin pertamalah. Yang kedua, supaya mereka sentiasa bersyukur terhadap kurniaan rezeki tadi. Jika benar-benar mereka hamba dia, kan, jika benar-benar mereka itu hamba Allah dan juga mengabdikan diri, artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita faham. Nak versi panjang, nak versi pendek ni. Makan makanan yang halal adalah satu tuntutan dalam agama. Pak biasalah yang kita dengar kuliah-kuliah, program-program, forum dan sebagainya, kan, disebutkan oleh panel seperti ungkapan apa dia, mencari yang halal itu fardu. Tak, mencari yang halal itu satu kewajipan kepada kita. Baik, jadi yang pertamalah, memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab penerimaan doa. Sebab ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 172 dalam surah Al-Baqarah ini, dia ada penjelasan hadis Nabi SAW. Kan? Baik. Jadi merupakan salah satu sebab penerimaan doa dan juga penerimaan amal soleh seseorang hamba Allah ni. Artinya tuan-tuan, kan, kita kata makan minum kita, kan, pakai buat kita dan sebagainya, kalau ia daripada sumber yang halal, mudah-mudahan. Jangan kita kata pasti. Pasti ini itu adalah urusan dan kerja Allah Ta'ala. Kita tidak boleh mengambil hak dia. Kan? Hak tanggungjawab kita ialah buat. Kan? Buat, dan kita mengharapkan supaya pertama amal ibadah kita itu Allah terima. Kan? Soal terima ke tidak itu adalah hak dia. Ini kadang-kadang Tuhan terima dah tak boleh, kita tidak boleh melangkaui antara hak Allah dengan hak manusia. Kita kena tahu membezakan. Justru kita dituntut untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada dia mengikut apa orang panggil skema, kan, mengikut guideline garis panduan yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks makanan yang disebutkan tadi begitulah. Kan ada panduan kerana Al-Quran menggariskan secara prinsip. Yang ni pun saya kira tuan-tuan dan puan-puan sekalian dah maklumat sedia ada, kan, cerita tentang halal, cerita tentang haram, mana perkara-perkara yang halal, perkara yang haram, kemudian dari sudut pemakanan apa yang boleh, apa yang tak boleh, kan, dan sebagainya. Jadi kita dah ada asas ataupun ilmu yang sedia ada lah. Baik, kerana dalam ayat yang selepas ini, kan, ayat 173 disebutkan tentang pengharaman sesuatu perkara dan juga boleh dimakan atau digunakan dalam perkara daruri. Kita akan tengok nanti famanitturra ghaira baghin dan sebagainya.
Baik, sebelum kita mulakan perbincangan ayat 172 ini tuan-tuan, ada hubungan ataupun munasabat dengan ayat yang terdahulu. Oleh sebab itu yang saya selalu sebutkan dalam kuliah ialah bila mana kita membaca ayat Quran, kan mungkin ada kalanya kita berhenti pada ayat dan tema yang betul. Jadi kita boleh faham. Contoh kata yang ni tak, bila kita baca, kita mula baca pada ayat ya ayyuhallazina amanu yang disebutkan tadi, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Mungkin pada sebahagian orang dia dah tahu dah apa cerita sebelumnya, kan? Jadi rupa-rupanya ada cerita sebelumnya, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang terdahulu, ayat bermula daripada 168 dan 169, yang berbunyi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, artinya suruhan Allah ini kepada umum manusia, tak kira lah. Tuan-tuan boleh faham tak? Bila sebut manusia, dia putih ke, hitam ke, tak tinggi ke, rendah ke, panjang ke, pendek ke, agama apa ke, bangsa apa ke, dari mana ke, asalkan dia manusia, Allah menyeru supaya, Allah perintahkan supaya makanlah apa yang ada di bumi itu halalan thayyibah. Suruh supaya makan benda yang halal lagi baik. Ini awal ni. Kerana dari sudut cerita, kan kita baca ayat dulu, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Innama, sesungguhnya syaitan tu ya'murukum bisu'i wal fahsya, dia sentiasa memerintahkan kamu, ia hanya menyuruh kamu melakukan bisu wal fahsya, melakukan kejahatan dan perkara yang keji, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini perangai syaitan. Kalau kita tidak tahu pangkal hujung cerita, lebih baik kita stop, kan? Jangan kita orang panggil apa merapu ke, kan? Dan seumpamanya lah. Baik. Jadi ayat 168 dan 69. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan beberapa perkara. Pertama ialah makanan yang bersifat halal dan thayyib. Yang halal dan thayyib. Di sini Allah Taala tidak sebutkan. Maka sudah barang tentu dia menjadi tanggungjawab kewajipan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lah yang memberikan perincian apakah yang dimaksudkan dengan yang halal, yang bagus ataupun yang baik itu, dan juga diperjelaskan oleh para ulama sepanjang zaman, termasuklah juga zaman kita hari ini. Kerana dari sudut makanan kita maklum, kan, contohlah kata makanan proses. Zaman dulu tak ada. Orang tanya, burger boleh makan ke? Sausage boleh makan ke? Nugget boleh makan ke? Contohlah, kan. Adakah makanan tadi sekadar contoh, termasuk dalam makanan yang thayyib? Tak. Makanan thayyib ke? Contohlah. Kan? Baik. Jadi menjauhi jejak langkah syaitan, dia punya hasutan, dia punya bisikan kesesatannya, khususnya berkenaan dengan perkara iman dan juga penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu ringkas ceritalah. Lepas daripada itu, selepas daripada Allah jelaskan perkara yang menjadi hasutan syaitan itu, iaitu menyembah Allah dengan sesuatu yang bukan diajar. Dia punya cerita, dia punya background tadi itu begitulah. Background bagaimana berlakunya penyimpangan dalam kalangan mereka, kan? Sehingga misal kata kita duk belajar berkenaan dengan bagaimana golongan
ataupun umat yang terdahulu menyembah berhala. Pada awalnya patung berhala diukir itu sebagai tanda simbol untuk memperingati seseorang, tapi mungkin lepas generasi demi generasi akhirnya dia dijadikan sebagai patung untuk disembah dan seolah-olah ada kuasa tertentu yang ada pada patung tadi ataupun dia menjadi makhluk perantara kan kepada Tuhan yang disembah oleh manusia tadi. Dia sikit-sikit je kan. Jadi bagi kita faham kita tidak perlukan kepada perantara kan. Apa jua masalah kita diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa direct kan, berdoa direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi iaitu menyembah Allah dengan sesuatu yang bukan diajar oleh Allah. Cara nak sembah Allah ini dah tunjuk ajar bagaimana kan. Kita ada ibadah yang khusus seperti solat. Dan solat kita ini berbeza dengan solat ataupun ibadah ritual agama lain, terutama agama Samawi kan, yang ada persamaan dari sudut penurunannya, sejarah Nabi dan Rasulnya, tapi ibadah tadi itu telah pun mengalami penyimpangan ataupun pengubahsuaian oleh pemuka agama mereka. Lalu dia tidak lagi original sebagaimana ibadah solat yang kita kekalkan kan, yang kita masih lagi beramal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau bagi golongan kafir ini yang menyembah Allah, saya dah sebutkan mungkin dalam kuliah yang tahun terdahulu juga bahawa golongan musyrikin Makkah itu mereka beriman kepada Allah Taala. Kan? Begitu juga dengan masyarakat ataupun orang Yahudi kan, baik yang ada di Madinah dan sekitarnya pada masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka beriman kepada Allah Taala. Cuma mereka menduakannya kan, mereka menganggap bahawa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Sedangkan ia bertentangan dengan Islam. Kan? Contoh. Jadi mereka mempersekutukan sembahan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang bersalahan, yang bertentangan dengan cara yang ditunjuk ajar oleh misal kata dalam konteks kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka follow kan tradisi amalan datuk nenek mereka yang terdahulu. Kan orang kita pun masih lagi ada bahagiannya lah kan secara follow kita. Bagi kita hari ini ialah zaman masyarakat ada kesedaran, dari tuan-tuan boleh perhati tengok daripada tahun-tahun 60-an yang bertudung pun cukup dah. Mungkin dalam kalangan kita ni ada yang sempat bersekolah rendah pakai seluar pendek. Saya lah. Kan, sekolah rendah pakai seluar pendek. Ialah tahun 70-an. Kan? Naik sekolah menengah masa tu budak-budak sekolah menengah yang bukan sekolah aliran agama dah pun pakai seluar panjang. Kalau yang belum tu lagi kan naik sekolah menengah pun pakai seluar pendek dan awet-awet ini kan yang ladies ini pelajar-pelajar perempuan pakai skirt kan. Baju kurung ni 80-an kan, apatah lagi yang bertudung. Makna kesedaran agama dalam kalangan masyarakat kita ini pun secara perlahan-lahan. Walaupun Islam itu telah bertapak sekian lama, dah hampir 1000 tahun, tapi dari sudut kesedaran ni kita nampak kesan. Bagi yang berumur 50-an lah kan. Jadi mereka dapat rasa daripada tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, ini peningkatan kefahaman dan juga amal Islami dalam kalangan masyarakat Islam di negara kita. Benda ni masih lagi baru. Kan? Jadi yang ikut dengan amalan ni, ini mungkinlah kita nak jentik minda supaya kita supaya semak dulu kan, betul ke tidak amalan generasi terdahulu. Kalau salah kita mohon keampunan
ya Allah ampunkanlah dosa mereka, tak kiralah mereka tu siapalah kan, kerana mereka buat itu sesuatu yang tidak tidak bersamaan, yakni sesuatu yang bersalahan dengan syariatmu dalam keadaan mereka tadi itu jahil, kan. Tapi bagi golongan ahli kitab, golongan Yahudi dan golongan Nasrani ini tuan-tuan, mereka dia tahu dah pun. Bila kita belajar tentang Israiliyat, betapa golongan Yahudi dan Nasrani ini, dia tahu dah bahawa Nabi dan Rasul yang terakhir kan akan muncul di Makkah, kan. Baik. Jadi seruan kepada mereka untuk balik semula ke pangkal jalan, samalah ni Allah Subhanahu Wa Taala menempelak mereka. Kalau bahasa Melayu barangkali mencurah air ke daun keladi, buat apa pun kan. Jadi seolah-olah mereka berkata kepada golongan yang pekak, golongan yang bisu dan golongan yang tuli. Baik. Kemudian Allah sebut lagi, kan? Apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutlah apa yang Allah turunkan kepada kamu, kan? Jadi mereka pun bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka follow saja tanpa berfikir apakah amalan yang mereka buat itu ada asas dan sandarannya dalam agama, kan. Kita pun samalah. Maka ayat 170 dan 71 dia ada kesinambungan dah. Kita bincang 60, 168, 69, kan. Ya ayyuhallazina amanu, Allah ya ayyuhan nas, Allah perintah kepada manusia supaya makan benda-benda yang halal dan tayyib dah, kan. Dan ini perangai orang Yahudi, kan. Walaupun disebutlah macam-macam, mereka tetap tidak mahu patuh kepada perintah Allah Taala, dan Allah menyebutkan sikap golongan musyrikin, kan, dan sebahagiannya daripada puak-puak Yahudi ni, memang mereka ni tidak mahu menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak mahu terima syariat Islam, dan apatah lagi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bagi mereka tadilah kata Allah Subhanahu Wa Taala pada Al-Quran, mereka menganggap bahawa Isa itu sebagai anak Maryam, dan bagi Nasrani Uzair itu sebagai anak Tuhan, kan. Yang Isa sebagai anak Tuhan, kan, bagi masyarakat Nasrani, dan Uzair itu sebagai anak Ibnullah, kan, anak Tuhan. Baik, jadi mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala ibaratkan macam haiwan lah, yang tak faham apa yang disebutkan, walau dia faham. Baik. Jadi masuklah kepada ayat kita, kan. Ya ayyuhallazina amanu, kita baca berulang kali supaya kita boleh hadam, okey. Kemudian ayat 173, sebab dalam konteks wahai orang beriman hanyalah ayat ya ayyuhallazina amanu yang ini, kan. Wahai orang beriman, makalah kamu daripada benda-benda yang baik yang kami berikan kepada kamu, bersyukurlah kepada Allah sekiranya jika betul kamu hanya beribadah kepadanya. Dan ini penjelasan, kan. Penjelasan Allah tidak cerita benda baik, kerana dari sudut asas, ini asas dalam kaedah fiqh juga yang perlu kita tahu, yang kita faham. Yang pertama, dari sudut ibadah, asal sesuatu ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Bermakna kita tidak boleh nak solat, kan, selagi belum kita tahu dalil, kan. Jadi juga bermakna mesti follow nas, tunjuk aja, okey, buat puasa, Nabi kata ataupun Quran kata, okey, bila daripada apa kita kata khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajri, contohlah dia punya hak masa, kan. Ataupun juga apa lagi berkenaan dengan bila nak buka puasa, kan, bagaimana nak menentukan tarikh puasa dan seumpamanya lah. Baik. Jadi kalau dalam konteks yang kedua ialah muamalah,
Selain daripada ibadah ni muamalah, dia punya kaedahnya ialah sesuatu itu harus, kan? Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kan? Bermakna al-aslu fil asya, asal pada sesuatu itu adalah al-ibahah, harus, kecuali ada dalil. Artinya tuan-tuan, kita boleh makan apa sahaja. Kan? Dalam bab makanan, masuklah minuman, kita boleh makan apa sahaja yang Allah berikan atas muka bumi ini, kecuali yang diharamkan, maknanya ada pensyariatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diharamkan. Seperti yang tertera pada ayat 173, innama harrama alaikumul maitah. Yang pertama, bahawasanya Allah haramkan kepada kamu al-maitah, bangkai. Kan, kalau mayit tu mayatlah. Memang orang tak makan mayat. Tak, tapi kita orang Islam, bila kita baca, kan, dalam apa panggil, di peringkat antarabangsa, ada sebahagian manusia yang makan body orang mati. Mayatlah tak? Ada. Jadi Islam haramkan memakan maitah ni, bangkai. Kan, bangkai maksudnya boleh fahamlah, kan, yang dah mati. Kan, tak kira lah manusia ke, lembu ke, kan, walaupun lembu itu termasuklah al-an'am misalnya, yang boleh dimakan, haiwan ternakan yang kita buat korban pada musim korban Aidil Adha, kan, tetapi bila dah jadi bangkai, kan, dia tetap tidak boleh dimakan. Okey, wadama, kan, darah. Ada penjelasan lah. Penjelasan inilah peranan Nabi kita SAW memperincikan maitah ni apa benda, kan, dam ni secara umumnya, okey, semua darah tak boleh ada kecuali, kan, nak ada kecuali, kemudian walah mal khinzir, daging babi. Di sini pun juga ada ni yang jenis suka kona lapar ni, kan, dia kata Allah Taala haramkan daging saja, kulit Tuhan tak sebut. Tak, dia punya apa panggil LB, kan, lemak babi, kan, apa lagi KB, kulit babi. Yang BB ni, kan, saya pun lupa dah pasal dah lama tak berkuliah tentang B ni. Jadi Quran kata hanya daging babi sahaja. Ini pun yang jenis suka kona juga, kan, dia ikut fahaman zahir nas, iaitu ayat Quran. Memanglah ayat Quran yang nah zahir, tapi kena tengok kepada hadis-hadis Nabi SAW dan juga apa pandangan fuqaha, tak, ulama tentang nas ini. Jangan duk redah ikut dan je, kan. Dan juga wama uhilla bihi li ghairillah, dan ada bawah ni binatang yang disembelih tidak kerana Allah, kerana benda lain, kerana apa, kerana apa dia panggil busuk jantan ke, kan, baik dan sebagainya lah. Famanit turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Masuk kepada frasa yang ketiga, kan, siapa yang dalam keadaan darurat, terpaksa, kan, sedangkan dia tak mau. Jangan pula kita teliur dok tuan-tuan, dok tengok katak lama dah teliur nak makan ni, tak kiralah katak yang jenis macam mana ni tak, ataupun ular ke, kera ke, lontong ke, whatever lah, kan. Jadi ada kebenaran dalam agama dalam keadaan darurat, dan sini pun para ulama justifikasi tahap mana yang dikatakan sebagai darurat. Kan, kita tak boleh nak memandai-mandai ataupun mengambil mudah, kan. Kita memang mempermudahkan, tapi jangan sekali-kali mengambil mudah. Ini darurat, kan. Dah aku pegang darurat, boleh makanlah. Tidak, jangan. Kena ada ilmu untuk mengetahui dan membezakan mana dia betul antara darurat dengan tidak darurat. Walaupun dah lama dah telu nak makan katak panggang, contoh. Baik. Jadi bila keizinan untuk makan yang ghairu baghin wala adin ini, iaitu apa dia yang disebutkan tadi, boleh makan, kan, sedangkan ia tidak mengingininya, dan juga wala adin, dan juga tidak melampaui batas, makan sekadar.
Ini pun juga ada pendetailan ataupun perbahasan yang rinci dalam kitab-kitab fiqh. Kan? Dalam kitab-kitab fiqh, okey, makan tu banyak mana, contohlah kata nak makan apa, kita ambil sampel, apa dia yang tuan-tuan duk teliur. Saya tak teliur lah. Kan? Ustaz kata macam tu. Tak. Kalau pun tengok keadaan lah, selagi kita boleh bertahan, kita ambil pun mungkin dalam sekadar untuk nak kan dapat menahan diri sehingga ada tenaga. Itulah soal liur apa panggil lalu tak lalu itu cerita lain, kan? Jadi benda ni pun juga dibincangkan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Bolehlah rujuk ataupun laman web apa nama mufti wilayah pun sebagai contohlah, ataupun mudah aja tarik saja sesuatu isu, okey, belakangnya adalah mufti, contohnya dia akan keluarlah pandangan, fatwa dan seumpamanya daripada mufti-mufti yang ada, kan, dalam konteks di negara kita lah, kan, kalau kita tarik dalam bahasa Melayu. Baik, maka fala isma alai, makna tak berdosa, kan. Innallaha ghafurur rahim, Allah sebut bahawa Allah itu adalah maha pengampun lagi maha pengasihani. Baik, baru kita nak bincang 946. Bincang tadi pun dah disebutkan. Pertama ialah setelah dijelaskan dia punya kolerasi atau hubungan antara ayat tadi 168 kelompok pertama, kemudian 170 kelompok kedua, dan barulah masuk kepada ayat yang apa kita bincangkan, dan juga ayat 173 ialah yang selepasnya, kan, ada kaitan. Jadi kita dapati hubungannya cukup intim sekali, kan, erat sekali, kerana tabiat bicara mengenai akidah ini perlu digandingkan dengan bicara tentang syariah, sebab akidah mesti sekali, kan, tak boleh kita pisah-pisahkan, kan, sebab Islam ini kita faham sebagai agama yang bersepadu sifatnya, mesti bincang sekali, kan. Tak boleh kita bincang asing-asing. Misal kata dari sudut kehidupan kita ni mesti bersandarkan kepada agama, dan agama itu ada 3 tonggak penting. Yang pertamanya ialah akidah, yang keduanya ialah syariah, peraturan, yang ketiganya ialah akhlak, kan, yang mengawal ataupun kita kata kod tingkah laku yang mengawal apa yang boleh dan apa yang tak boleh, kan. Baik. Jadi ayat 172 surah Al-Baqarah ini menjelaskan kepada orang yang beriman. Mereka tidak ditegah daripada nak makan apa sekalipun. Kita boleh cuma dalam konteks kita ni ialah pertama, apa dia tuan-tuan? Kita apa panggil, kita bicara secara santai lah, secara terbuka. Hari ni orang dah tahu dah nak makan benda yang halal dah, kan? Kerana adanya tanda logo halal, kan? Jadi menjadi satu syarat lah kepada pihak pengeluar, pengusaha produk ini, makanan umpamanya, kan, makanan ke minuman ke dan sebagainya di negara kita ni mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa agama. Betul tak? Kan, yang ni. Jadi tanggungjawab kita ni cukuplah kita yakin bahawa proses semakan, kan, yang dibuat oleh pihak berkuasa agama tadi itu betul, okey, dia keluarlah. Contohlah kita belilah makanan ke minuman ke ataupun produk itu ada logo halal, kan, kita cukup, okey, kita percaya, cukuplah. Tak perlu lagi kita nak menyelidiki betul ke tidak ni, menimbulkan keraguan. Kalau rasa ragu, okey, jangan makan, kan. Walaupun yakin dah cok halal, contoh tak, kan, sebab dah ragu. Tapi apabila kita meletakkan kepercayaan bahawa sahabat-sahabat pegawai-pegawai di bahagian halal khususnya, kan, memang betul-betul buat kerja, kecuali cerita isu kartel daging yang hari itu di luar daripada pengetahuan kita, ada sindiket selama 40 tahun, wallahu alam lah, kan. Tapi apakah berdosa? Kita tidak berdosa kerana kita, kan, hanya pengguna. Maka pegawai yang bertanggungjawab itulah, yang ada rangkaian itulah yang akan menanggung dosa selama tempoh masa tersebut tadi. Jadi bagi kita berusahalah, kan, dalam konteks kita ni di Malaysia ni, kalau dalam konteks makanan, minuman, produk dan seumpamanya,
kan ada baik tanda halal kan. Dan kalau yang import pun daripada Australia, daripada Thailand kan, dan mana-mana negara lah, hatta daripada China, Jepun pun kan. Jadi dia ada Islamic concern dia dah. Tu atas kita lah, sama ada kita yakin ataupun tidak kan. Jangan pula kita nak apa panggil, nak asuk orang lain. Tak payahlah kau beli kan. Itu pula kerana kita yakin memang itulah dia kan, yang betul-betul dikenal pasti dan melalui proses yang cukup ketat sebagaimana yang dibuat oleh pihak berkuasa agama. Maka dalam konteks yang disebutkan tadi, okey, sambungan di sini, makanan dan minuman tadi mesti jenis yang halal. Yang ni pun tidak ada isu. Cuma yang isu kita hari ini ialah tuan-tuan, bak kata tadilah nak makan burger, nak makan sosis. Dah. Halal ni okey, kita kata okey, kita terima. Baik. Yang keduanya ialah apakah makanan tadi itu berkhasiat. Kerana poinnya ialah halalan thayyibah. Kan? Isu dia banyak sebenarnya. Kan? Dia ni berlega dalam kehidupan kita seharian. Kita makan nasi halal, tapi kan apabila melebihi kuantiti yang dibenarkan, dia boleh membawa mudarat. Maka dari sudut hukum tadi tu dia boleh berubah. Kerana mudarat kepada tubuh badan saya, maka saya haram. Kan? Bukanlah kata haram makan nasi, tidak melebihi makanan ataupun melebihi sukatan ke yang ditentukan. Sebab bawa mudarat. Kena nasi dagang contohlah kan. Satu periuk habis. Kan? Tersandar dah contoh. Kan? Jadi benda-benda yang sebegini ni, pada asasnya hukum tadi tu okey, tidak ada masalah, tapi oleh kerana sebab yang mendatang, makan dengan over, minum yang over, yang dikatakan sebagai melampau, maka melampau itulah sebabnya hukum ke atas perbuatan makan secara berlebihan tadi adalah haram. Kan? Ini yang kita kena faham. Jadi makan lebih haram. Ataupun juga yang jenis ada apa panggil penyakit. Ada penyakit gout ke, ada penyakit apa ke, bila dia makan makanan yang tadi itu boleh bawa mudarat kepada diri dia, maka dia kan dilarang. Dilarang di sini ni tak pastilah sama ada nak dikatakan haram, berdosa kan. Boleh jadi kerana apa dia? Kerana dia membawa diri dia kepada kebinasaan. Kalau hanya sekadar sakit-sakit saja, okey dia makan ubat, mungkin tidak sampai kepada haram, dia akan pergi kepada makruh kerana menyusahkan diri dia. Contohlah kan, saya tidak bawa perbincangan fiqh di sini kan. Cuma bagi kita nak pastikan supaya makanan kita tadi itu dalam konteks halalan, okey, boleh kata settle. Yang keduanya ialah thayyibah. Thayyib ini yang berkhasiat kan. Ini yang kadang-kadang kita sendiri pun terpesona dengan pelbagai jenis makanan yang ada tuan-tuan. Baik. Jadi balik pada cerita tadi. Bahan yang halal, lazat, sedap, memang kita seronok dah. Kena ada cheese pula kan, extra ke double cheese. Bukan main lagi. Jadi begitulah. Maka dalam konteks Islam, selain daripada menjaga pemakanan ataupun kuantiti yang sederhana yang tidak berlebihan kan, makanan itu sendiri mestilah makanan yang berzat kan. Kita pun tahu dari sudut piramid makanan. Balik ke? Sebab ada pengkaji kata kalau dulu okey, jadi sepatutnya dia kata yang betul ialah diterbalikkan. Itu tak tahulah kan. Tengok kepada pandangan para pengkaji lah. Jadi dari sudut keseimbangan makan kan, antara nasinya 1/3, lauknya, kemudian sayurnya, kita hari ni makan nasi dan lauk saja, sayur tidak ada. Dan sayur tu pula ada jenis pula, yang jenis color hijau ke, color merah ke dan sebagainya kan. Ada orang yang jenis packer yang ambil cakna dan ada orang yang tak kisah. Kan, perhati tengok. Tuan-tuan, kita ada kawan-kawan. Kan ada sahabat-sahabat, perhati tengok daripada zaman muda dia ni orang yang menjaga pemakanan. Tengok tubuh dia, steady tak steady.
Kan? Soal nak kena penyakit itu wallahu alam lah, itu adalah Allah punya kuasa. Tapi dari sudut usaha manusia, kita perhati tengok kan. Saya lah pengalaman saya tengok kadang-kadang saya bertanya juga, nak tanyalah sikit ni benda-benda yang sensitif ni. Dari sudut pemakanan ni macam mana? Kan? Ada orang yang contohlah kata tak, sahabat yang kena apa kita kata kanser, kan, kanser sel scan. Ada yang kena apa, Allahu akbar, yang kena apa dia panggil, buah pinggang, kan. Nak tanya juga sensitif kan, tapi gagah jugalah bertanya kan, apakah puncanya daripada pemakanan yang tidak sihat, yang tidak seimbang kan. Jadi dia kata ini bercampur lah, ini testimoni, saya tak kata betul ataupun salah kan, mungkin pada orang lain jawapannya. Jadi adalah juga dulu-dulu kan, masa muda-muda jenis makan tak beringat kan, balun semua benda kecuali kayu dengan besi sahaja contoh. Jadi begitulah saya perhati tengok kan, yang jenis tak jaga ni Allahu akbar kan, terutama orang bercerita ustaz ni bila lepas kuliah ni kan, di surau ke di masjid ke ada makan-makan, makan-makan ni memang cukup lazat. Kan, cukup lazat, duduk tak lama kena darah tinggi, kena kencing manis, kena jantung. Sebab apa? Dihidangkan dengan pelbagai makanan yang over lah. Tak, wallahu alam. Itu menuntut kepada inilah kehendak kita. Baik. Tadi dia ada disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di sini ni hadis riwayat Muslim tuan-tuan, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia cerita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu tayyib, bagus kan, ataupun baik. Dia tidak terima melainkan yang baik jelah kan. Wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah ni telah perintahkan kepada orang mukmin sebagaimana dia perintahkan kepada nabi dan rasul yang terdahulu. Apa dia? Ni ayat Quran. Firman Allah Taala, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kamu daripada benda-benda yang baik, wa'malu solihah, dan beramal solehlah. Kan, dan wa'malu solihah, beramal solehlah, buatlah amal yang soleh, inni bima ta'maluna alim. Ada disebutkan di sini tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah kamu daripada makanan yang baik dan halal yang dikurniakan, yang kami kurniakan kepada kamu. Baik. Kemudian Nabi cerita lagi lah kan, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayat yang kita sedang bicarakan ini. Kan, wahai orang beriman, makanlah benda-benda yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Thumma zakara ar-rajula. Lalu Nabi pun cerita, ada seorang lelaki ar-rajula tanpa menyebutkan nama, sebab tak perlu nak cari. Kalau dalam pengajian ilmu hadis, kita yang sebegini ni nama ni, tuan-tuan tak perlulah kata nak cari. Yang pentinglah mesej di sebalik itu ataupun ibrah di sebalik benda ni. Kan? Nabi menyebut seorang lelaki yutilu safar, jauhnya perjalanan. Kan, jauhnya perjalanan, as'asal akhbara yamuddu yadahi ila sama, ya rabbi ya rabbi. Asalnya ada huruf ya rabbi ya rabbi kan. Baik. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa bal malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Hadis ni hadis popular dalam hadis 40 dah. Hadis yang ke berapa? Hadis yang ke 10 rasanya. Kan? Jadi Nabi menyebut kita seorang lelaki yang jauh musafir. Yang bermusafir, kita tahu bahawa orang musafir ni pertama ialah doa dia mustajab. Kan? Ada disebutkan antara ciri mustajab doa ini ialah pertamanya orang musafir. Okey, dah masuk dah.
masuk masuk apa listing di sini, kan? Yang asy'asa aghbara, yang kusuk masai, kan? Nah, baginda menyebut tentang seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusuk masai rambutnya. Kalau sebab zaman dululah berjalan naik kuda tak, kan, naik unta, kan, dan juga berdebu badan dia, kan. Kalau tak mandi, kita pun samalah kalau travel luar negara mungkin lebih daripada 24 hours, kan, rimah rasa tak mandi tak. Baik, jadi yang pertama. Yang kedua, kusuk masai rambut dia. Yang ketiga, badannya berdebu, tak mandi. Yang keempatnya ialah, okey, dia pun angkat tangan berdoa, ya Rob, kan, ya Allah, timurlah doa aku lah, begitulah kurang lebihnya. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan makanan yang haram. Yang pertama, makanan tu haram. Maknanya babi ke, kan, contoh gitulah. Minumannya arak ke, bir ke, kan, pakaiannya juga haram daripada sutera kalau dia lelaki, contohlah, kan, ataupun yang sewaktu dengannya. Dan yang keempatnya ialah dia diberi makan makanan yang haram. Lalu Nabi kata bagaimana doa dia tadi tu Tuhan terima. Betul tak? Kan? Puncanya kita dah kenal pasti. Puncanya ialah soal tak jaga sumber makanan. Tidak jaga sumber punca makanan. Baik, tentang keutamaan makanan halal kita maklum. Tak perlu nak cerita panjang lebar, semua orang tahu. Kan? Jadi kita kena jaga, terutama yang kita dah sebutkan tadi. Jadi timbul isu. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan dari sumber yang haram ini? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan seseorang itu daripada sumber yang haram? Contohlah hari inilah kita kata okey, orang yang dia dapat duit hasil daripada interest yang disimpan di bank konvensional. Kan, orang panggil bunga tak? Kan, daripada bank sekian-sekian, dia simpanlah, katakan okey duit ada 100,000, maka keuntungan tahunannya berapa? 5% lah, bermakna dia akan dapat 5,000, kan. Pada 1 bulan 1 lah contoh, pada 1 bulan 1 setelah pun bank calculate lah didong, okey, sebutkan keuntungan pada tahun 2020 adalah 5%, kan. Okey, duit dia ada dalam bank yang 100,000, bermakna dia akan dapatlah 5,000 lah, kata tak. Okey, mudah kira lah sebagai contoh. Maka 5,000 tadi itu duit interest, kan? Duit interest. Dia pun kalau nak pergi umrah ataupun haji, orang nak buat haji macam mana? Para ulama ada berbeza pandangan tentang hukum menggunakan hukum menunaikan haji, termasuklah umrah sekali, dengan menggunakan duit yang tidak bersih ini, kan, bahasa direktnya duit haram, kan, duit haram. Lepas tu pula ada orang tanya balik, kalau duit 5,000 tadi Ustaz, duit sikit je. Kalau total cost, okey, 20,000 lah kata tak. Dia hanya 1/4 sahaja. Bagaimana? Nak kata halal ke nak kata haram? Kan, maka ulama ada perbezaan pandangan lah. Ulama ada perbezaan pandangan dalam isu ini. Jadi berdasarkan kepada beberapa riwayat. Jadi bila disebutkan di sini ada perbezaan pandangan, mungkin kita akan lebih kepada pandangan yang sederhana lah. Ertinya ibadah haji ataupun umrah orang tadi itu adalah sah. Cuma amalan dan perbuatannya tetap berdosa kerana sama ada dia menggunakan sepenuhnya ataupun sebahagian wang tadi daripada punca pendapatan yang tidak patuh syarak, ataupun bahasa direktnya adalah sumber yang haram. Kan? Kalau yang kedua, okey, sedekah macam mana? Kan? Sedekah macam mana? Kalau tadi itu ulama beza pandangan, kan? Kalau kita pegang kepada pendapat yang agak ketat, yang rigid, memang bila haram berdosa, kan, berdosa, jadi amalan tadi pun
tidak diterima. Itu pandangan yang agak ketat lah kan. Adapun sedekah yang keduanya ialah daripada duit tadi juga, umpamanya tak duit 5,000 tadi tu yang disimpan dalam bank kan pada bulan Januari, okey dapatlah buat keluar duit tadi tu, ambil 5,000 ni kan, nak bagilah infaklah kepada mana-mana pihak dak. Baik. Jadi hari ini dah ada kesedaran dalam kalangan masyarakat. Alhamdulillah. Ada orang tanya kalau tempat saya pun kan, saya kata gini je boleh kan, pihak surau pun terima kan, untuk diletak untuk kita buat pembangunan apa dia tandas kan, yang sewaktu dengannya daripada duit yang tidak patut syar'i tadi, ataupun juga disalurkan kepada pihak Majlis Agama Islam Negeri. Saya rasa zakat pun ada lah, pusat zakat ni ada di punya saluran dia kan. Jadi adapun sedekah daripada harta yang haram tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi isunya bila orang tadi tu dia nak infaklah duit 5,000 ni kepada pembinaan jalan raya ke tandas ke kan. Dia nak clear duit tu je. Kalau nak dapatkan pahala tak adalah kan, apakah dia berdosa? Berdosa tadi tu daripada awal lagi sepatutnya dia tariklah mana-mana apa panggil akaun yang ada di dalam bank yang konvensional. Kan saya ingat arwah Tok Guru Ni Aziz lah dulu bila dia jadi Menteri Besar Kelantan pada tahun 1990 dulu, antara perkara awal yang dia lakukan ialah dia tukar akaun kerajaan negeri kepada bank Islam. Kan dia tukar sekurang-kurangnya bila letak dia bawah bank Islam, walaupun ada lah orang condemn betul begini, tapi sekurang-kurangnya dia meletakkan perbendaharaan kerajaan negeri, duit yang digunakan tadi itu di bawah satu institusi yang patuh syar'i. Soal bank tadi itu buat kerja betul tak betul, itu dia punya pasal lah kan, macam kita lah tak. Kalau ada lagi lah akaun yang tidak patuh syar'i, maka cepat-cepatlah kita usahakan untuk tukar kepada akaun yang patuh syar'i. Mudah saja, tak jadi masalah kan. Hari inilah alhamdulillah ada kesedaran dalam banyak perkara lah tuan-tuan kan, soal bukan takat sedekah saja, soal apa nama insurans dan pelbagai lagi lah kan, kita ada pilihan untuk menggunakan yang apa dia panggil patuh syar'i ataupun tidak. Jadi implikasi dia bermakna macam kad kredit lah kan. Kad kredit walaupun saya tak pernah guna yang konvensional ni, contohlah kata, tapi kita berada dalam sistem tadi tu, kita bersetuju, kita maka tukarlah kad kredit itu kepada yang Islamik. Situ sahaja kan, benda yang mudah. Itu sebab hari ini alhamdulillah lah Islamic Windows ataupun Islamic Banking ni mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Islam. Baik. Jadi habis cerita. Adapun sedekah tadi clear lah kan. Dijelaskan dalam banyak hadis Nabi SAW. Baik. Terima doa. Dalam hadis yang disebutkan tadi ada 4 perkara kan. Perjalanan yang jauh kan, yutilus safar. Musafir memang kita maklum. Oleh sebab itu bila kita musafir tuan-tuan kan, yang biasa dalam masyarakat kita ni kita terima pakai konsep 2 marhalah kan. 2 marhalah maknanya lebih kurang berapa, 80 lebih. Itu ada perbezaan kiraan lah kan, ada yang kata 82 ke, ataupun pada tuan-tuan nak ambil yang apa panggil yang sedikit ataupun yang banyak, 81 ke saya ingat yang minimum kan, ataupun 86 yang maksimum, wallahu a'lam, saya tak ingat lah. Jadi kan maknanya 2 marhalah. 2 marhalah ini kan doa lah. Tapi bagi saya lah, saya showkan bila mana kita travel sahaja, tak kira lah travel walaupun bawah pada 2 marhalah, nak pergi ke pejabat ke, nak pergi ke mana pun, kita naik motor, kita naik kereta ke kan, banyak daripada kita duk pasang lagu ke, kecuali yang jenis pasang alhamdulillah pasang kuliah dan sebagainya yang bermanfaat, okey kan. Jadi berdoalah, baca Quran, doa, berzikir kan, selang-seli tak, supaya
Kalau mungkin baca Quran saja pun kukuklah rasa apa panggil nak kata boring tu tidaklah kan. Selang-selilah berzikir, kemudian berdoa. Berdoa pun tak kira lah berdoa dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab ke whatever bahasa yang kita mampu. Kan? Tak semestinya kita bermusafir saja, dan dalam konteks ini memang musafir itu salah satu daripada mustajab doa. Yang kedua ialah keadaan pakaian dan penampilan yang tidak terurus kusuk masai dan juga berdoa tadi. Kan antara punca mustajab doa. Bukanlah nak suruh jadi pakaian ke rambut panjang tidak dipotong ke kan. Iaitu tidak. Tapi oleh kerana suasana tadi. Kan. Baik, yang ketiga ialah mengangkat tangan ke langit. Maknanya berdoa kan. Doa ini tuan-tuan, perihal mengangkat tangan ini, ada kalanya mengangkat tangan itu sunnah dan ada kalanya tidak mengangkat tangan ketika doa itu sunat. Ini kadang-kadang orang kita ni semua doa kan diangkat tangan. Ada yang doa yang betul zikir. Okey, kita masuk tandas, kita keluar tandas. Ada angkat tangan ke? Duduk terpacak dulu. Kan nak masuk tandas ni kita pun stop dulu. Okey, berhenti dulu, tegak baca doa tak? Allahumma inni a'udzubika min apa panggil? Minal khubuthi wal khaba'is bla bla lah kan. Kemudian masuk tandas, keluar balik tak? Keluar alhamdulillahi ataupun ghufranak kan. Tak perlu bermakna ada doa yang consider as a zikir ini yang kita tidak angkat tangan dan ada yang kita angkat tangan. Kalau diangkat tidak mengapa. Nak tunjukkan kita tahu bahawa bagaimana dia punya the true practice tadi. Kan? Jadi berdoa pun ada cara mengangkat tangan ini pun ada pelbagai. Kan? Ada pelbagai. Cubalah apa panggil explore bagaimana cara apa mengangkat tangan ini, adakah begini ke, kalau orang buat juk ni disuruh katuk ni supaya tak jatuh tak, kita tengok orang beginilah. Dalam hadis Nabi SAW ketika berdoa solatul istisqa sehingga nampak ibtaihi, tingginya tangan diangkat sehingga nampak dua ketiaknya, nak tunjukkan tingginya tangan itu ketika memohon doa minta hujan kan. Dan keempatnya ialah bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, ya Rabb kan. Itu biasalah orang Arab kan, dan kita pun biasa sama kan. Kita sebut biasanya ya Allah lah kan, ya Allah perkenankan doa kami kan, dan sebagainya, merupakan juga sebab terbesar penerimaan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lastnya ialah sebab apa doa kita tak terima. Contohlah kan. Sebab apa? Berdasarkan kepada ayat tadi dan juga hadis tadi dapat kita buat rumusan ataupun kesimpulan, puncanya ialah sumber pendapatan tadi tu. Sama ada pertama punca sumber dia. Sumber daripada judi, sumber daripada apa kita kata sport toto ke kan, sumber daripada yang haram lah. Dan oleh sebab itu dalam hadis arba'in juga ada satu lagi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Ada perkara syubhat kan, dan perkara syubhat ini yang sebahagian yang ramai tak tahu. Bagi kita macam mana nak selesai masalah syubhat ni tuan-tuan? Masalah syubhat ini lebih baik dihindarkan. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kan? Halal ke haram. Jangan kita pegang halal kan. Bila waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, sebaik-baiknya kita hindarilah daripada melakukannya. Kan, itulah yang warak, yang kita berusaha nak jaga agama kita sesuai dengan kita ni. Kita mengaku ni allazina amanu, kita ni adalah orang yang beriman kan. Walaupun iman kita ni biasalah ada kalanya naik, ada kalanya
turun. Tak, itu perkara biasalah, kan? Jadi mungkin pada setengah orang okey duit banyak, sukalah beribadah rajin sikit. Bila duit tak ada, rasa monyok, murung, tak sedih, contohlah. Baik. Tengok pun tak. Adakah ahli kitab masih ada? Ahli kitab ini dah tak ada. Kan? Walaupun hari ini tu kalaulah ada yang mendakwa mengaku ahli kitab, kitab yang mereka pegang itu dari sudut pandangan kita, kan, para ulama Islam ini ahli sunnah wal jamaah menganggap bahawa kitab tersebut telah pun yuharifunal kalima amma wadi'i. Mereka telah pun menyelewengkan kitab tadi, dah tak ada original dah. Kan? Kan, walaupun ada sebahagian persamaan, contohlah Qasasul Anbiya, kan, cerita nabi-nabi yang kita bincang dalam tema Israiliyat, kan. Jadi apabila ahli kitab ni sudah tidak wujud lagi, maka apa yang dibolehkan, dibenarkan kepada mereka, kalau dulu dari sudut nikah kahwin dengan ahli kitab pun boleh, kemudian memakan sembelihan mereka pun boleh, kan? Jadi hari ini tidak boleh dah. Mungkin adalah, saya tak pasti, saya ada juga baca beberapa artikel berkenaan dengan kosher ni dalam banyak tahun lepas lah. Yang ni saya tak ingatlah apa benda dia punya butirannya, tapi bagi saya kita mengambil pendekatan sebab ada di setengah negara yang kekurangan daging halal, orang Islam memilih untuk ambil daging kosher ni, kan, kerana daging, mereka anggap daging kosher itu halal, kan, berdasarkan kepada surah Al-Maidah. Itu pandangan mereka lah. Tapi kalau kita berikan pandangan yang lebih cermat, kan, yang lebih cermat, maka tak bolehlah. Ada dalam kalangan umat Islam sendiri pun, kan, ada saya duk sembang dengan inilah beberapa rakan pensyarah yang duk cerita daripada pelbagai bidang. Saya ingat lagi apa dia panggil, penasihat akademik saya masa belajar UKM dulu, geng-geng yang antara apa kita panggil yang buat PhD di Edinburgh, kan. Jadi dia kata terpaksa travel 160 km, kan, untuk cari dapatkan daging halal. Edinburgh ni Scotland, kan, turun ke London. Pasal London ni banyak Muslim community, dia orang Pakistan, India, kan, bandingkan dengan kawasan utara lah, area Glasgow ataupun Aberdeen memang tak banyak lah. Dia sanggup travel begitu, kan, untuk mendapatkan daging yang halal, kan. Sebab apa? Sebab kefahaman mereka jelas mantap bahawa daging kosher tadi itu bagi kita lah umat Islam, sebaik-baiknya kita elakkanlah, kan. Ada juga dari segi pandangan, dan ialah Muslim ni macam-macam. Ada yang kata pada sehingga, kan, ni terus sembang dengan saya masa dia pergi US, okey, dia susah nak cari makan, so dia kata why not kita dan air masuk KFC. Saya pun dia ingat KFC sama prosesnya dengan di Malaysia, kan. Memanglah ayam tadi juga, tapi ayam yang di negara barat disembelih ke tidak. Bila apa jenama franchise ini nak masuk ke Malaysia, dia kena patuh kepada syarat-syarat lah. Contoh ayam tadi tak, maknanya badan berkuasa agama nak pantau, kan, ayam KFC ni nak masuk, okey, mesti lepas syarat kami, walaupun dia ada international, kan, regulation dan sebagainya, kan, tapi dia mesti patuh. Kalau dia tidak boleh patuh kepada peraturan yang melibatkan agama, no. Tapi alhamdulillah lah, dari sudut praktis, kan, dah ada dah badan syariah dan sebagainya, maka okey, bolehlah. Jadi umat Islam boleh menikmati dalam konteks kita di Malaysia, tapi di negara lain no, kan, especially negara yang bukan Islam, kan. Kalau di Indonesia
okeylah kan kita yakin kerana pemerintahnya Muslim. Kan ada badan autoriti agama. Kalau di Thailand, di Bangkok, kalau di Filipina macam mana kan. Jadi bagi saya elakkanlah juga, wallahu a'lam. Yang ada lagi. Rasa sekadar itulah kan. Mungkin kita rasa hari ini dengan zaman hari ini tahun 2021 ini lagi mudah kan untuk nak mendapatkan dan usahalah. Cuma dia atas kita tuan-tuan. Dia atas kita juga. Kalau kita dah tahu dah, kita bekal lah kan. Dengan apa yang siap tin ke, yang kering ke dan sebagainya untuk tempoh masa yang tentu, kecuali yang luar jangka. Yang luar jangka tu itu masuk mungkin boleh dikategorikan sebagai daruri. Kan? Tapi kita dah tahu dah. Jadi terpulanglah kepada sikap kita sebenarnya untuk menentukan kita ni nak cari yang benar-benar halal ataupun sebaliknya kerana kita bimbang kan, kerana kita bimbang doa kita tadi itu doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada sikit masalah di dalam yang berkaitan dengan halal haram ini kan. Sama ada sumbernya tadi itu ada haramnya ataupun kalau yang jenis syubhah pun kita bimbang. Kan kita semok diri kita lah, kita ni bukannya alim kan, acah-acah saja tak. Jadi kita pakat semok diri kita kalau ada pun agak-agaknya kerana sekelumit ini bimbang menjadi asbab doa aku ini Tuhan tolak. Kan itu yang syubhah pun kalau boleh kita tak mau, apatah lagi yang jelas haramnya. Punca sumber tadi tu daripada duit judinya, duit ribanya, toto ke, magnum ke dan seumpamanya lah kan. Yang keduanya ialah makanan itu sendiri. Kan makanan hari ini saya rasa tidak ada isu lah kalau kita berada di Malaysia. Kan kalau berada di luar negara, especially yang pergi melancong kan, yang pergi melancong secara individu. Yang secara pergi melancong kalau by travel agent ni semua provide, tak ada masalah lah walaupun pergi ke negara yang bukan Islam, pergi Korea ke, China ke dan lain-lain lah kan. Jadi insya-Allah lah. Ada pun yang secara individu kena lebih berhati-hati. Itu sahaja kan. Kena lebih berhati-hati. Kita mengambil sikap begitu sebab apabila dah masuk dalam mulut kita, dalam badan kita, masuk sesuatu yang tidak halal kan, sama ada dari sudut puncanya okey duit halal kita kata, mungkin makanan tu pula kita ada kuasa, ada pilihan untuk nak mengenal pasti usaha kan. Kecuali yang jenis tak kisah nasib lah. Begitulah akhirnya doa tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyazubillah min zalik. Saya rasa sekadar itulah kot. Jadi isu yang kita bincangkan pada malam ini pun isu yang yang familiar lah kan, dari sudut pemakanan. Cuma saya lebih kepada supaya kita ni menjaga, dan ada hikmah tuan-tuan sebelum kita berhenti, sikit lagi lah tambah masa. Ada MCO ni, PKP ni kan, mungkin kita lebih teliti untuk makan kan, lebih teliti untuk makan, peluang untuk kita masak sendiri kan, untuk mendapatkan halalan lah clear dah, thayyibah kan. Thayyibah ini yang penting, walaupun mungkin tidaklah kata sesedap, selazat, secun kan makanan yang kita beli tadi tu kan, tapi sekurang-kurangnya kita buat hasil daripada usaha tangan kita sendiri, kita tahu. Sebab kalau beli di kedai pun kita tak tahu. Itu terpulanglah kepada maksud yang keduanya ialah kualiti makanan tadi. Kita dalam Islam ni juga kita kena jaga dari sudut kualiti. Bagi orang yang jagalah kan, kalau dari sudut minyak ni
minyak masak ni benda-benda yang agak sensitif juga tuan-tuan. Ada yang pakai minyak sawit, ada yang pakai minyak jagung, ada yang pakai minyak tin, kan, buah tin, kan, ada yang recycle, ada yang kisar, ada yang tak kisar. Itulah yang menjadi asbab kepada pelbagai penyakit fizikal yang ada, kerana Nabi SAW pun ada menyebutkan bahawa punca penyakitnya daripada perut. Perut maknanya makanan. Kan, kita bakal-bakal jaga je lah. Kan, kita bakal-bakal jaga cara makan kita, kan, supaya kita ni menjadi hamba Allah yang bertakwa, kan, sihat tubuh badan dan dapat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, bukanlah saya kata saya pun sama juga, kan. Kita manusia, ada kalanya kita leka, masa ingat tak apalah, masa tak ingat ataupun kena menu yang sedap hari ni tiba. Kan, tak apalah, esok aku puasa. Contoh begitulah. Jadi saya kira sekadar itulah kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan maklumat dan informasi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan kealpaan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf, dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dan sebelum itu kuliah kita pada malam ini alhamdulillah dibawakan kepada anda melalui Akademi Tadabbur Malaysia. Dan kalau ada siapa-siapa nak infak ini, kan, bolehlah ada rakan berkongsi bahawa bila kita membaca wahai orang beriman, kita perlu memberi jawapan. Ada rakan-rakan berkongsi bila kita membaca wahai orang yang beriman, kita perlu memberi jawapan. Mohon nasihat. Tak faham ni. Mohon maaf Ustaz, saya type tercuci sikit. Dia kata bila kita baca wahai orang-orang yang beriman, maka kita perlu menjawab saya mendengar dan saya taat, something like that. Adakah itu praktis ya, macam mana pada Ustaz? Okey. Yang ni ayat yang kita bincangkan sebagai ayat pertama hari itulah, kan, ayat 104 seruan Allah Taala kepada orang beriman, dalam konteks khusus kepada orang Yahudi yang baru peluk Islam, kan. Jadi boleh, tak ada masalah, dan kita tidak jawab pun tidak ada masalah, kerana seruan itu memanglah kepada orang beriman, dan kalau kita jawab pun sebagai tanda akur kepatuhan kita kepada suruhan tadi. Mudah-mudahan dia dapat menimbulkan rasa keinsafan, rasa kesedaran. Dan kalau tak jawab pun tidaklah berdosa. Cuma sebagai satu langkah motivasi, kan, untuk mengingatkan diri kita yang sentiasa lupa dan apa itu je. Kan, benda tu benda baguslah. Saya tidak nafikan. Wallahualam. Nanti saya jumpa kalau ada info baru, saya update dalam kuliah kita yang berikutnya. Terima kasih pada soalan yang cukup baik. Jadi kita tangguhkan di sini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ilmu yang dikongsi ini ada manfaatnya untuk semua. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita baca tasbih kafarah dan suratul As. Wallahu a'lam.